Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sama-sama kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan hamba Allah Ta'ala tiasa dapat melakukan kebaikan dan mempertingkatkan keimanan dari semasa ke semasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi perbincangan, sambung pada perbincangan yang lalu, iaitu tentang Israiliyat. Saya nak sambung sedikit perbincangan tentang Israiliyat sebagaimana yang saya sentuh sedikit pada seri yang lalu untuk menjelaskan lagi kepada kita. Sebagai contohnya apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam kitab beliau menyatakan bagaimana Israiliyat boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, pembahagian dari sudut kesahihan ataupun tidak. Yang kedua, dari sudut bertepatan dengan agama atau bercanggah. Yang ketiga, dari sudut tajuknya. Baik. Yang pertama, dari sudut kesahihan ataupun tidak. Yang pertama, ada Israiliyat sahih. Seperti yang telah datang menceritakan tentang sifat Nabi yang dinyatakan dalam Quran. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznih wa sirajan munira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Jadi sifat-sifat Nabi ini sebenarnya yang dinyatakan dalam Al-Quran sama dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Atha bin Yasar, dia berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amru, lalu aku berkata kepadanya, beritahu aku tentang sifat Rasulullah yang terdapat dalam Taurat. Lalu dia pun berkata, baiklah, sesungguhnya apa yang diberitahunya tentang sifat Nabi yang terdapat dalam Taurat sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi Atha berkata, kemudian ketika aku bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar, aku pun bertanya soalan yang sama kepadanya. Lalu dia menjawab seperti apa yang telah dijawab oleh Abdullah bin Amru tanpa berbeza walau satu huruf sekalipun. Itu. Jadi ada yang benar. Yang kedua, palsu. Riwayat yang palsu. Seperti kepercayaan khurafat mengenai wujudnya Gunung Qaf yang kedudukannya meliputi langit dan bumi sebagaimana yang telah didakwa. Ini tak betul. Baik, itu pembahagian pertama. Pembahagian kedua dari sudut bertepatan dengan agama atau bercanggah, iaitu yang pertamanya, ada juga sesuatu yang terdapat dalam Taurat bersamaan dengan apa yang ada dalam agama kita dalam syarak. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi telah menyatakan bahawa pada hari akhirat kelak semasa sedang menunggu perbicaraan Al-Hisab, Allah menjadikan bumi tempat berhimpun itu seperti roti besar, dan orang yang beriman dapat makan roti tersebut sementara menunggu selesainya Al-Hisab, dan ia ibarat satu hidangan bagi tetamu-tetamu syurga. Dan ketika Nabi menggambarkan perihal tersebut kepada para sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki Yahudi dan berkata, semoga Allah memberkatimu wahai Abu Qasim, boleh aku memberitahumu dengan hidangan bagi tetamu syurga pada hari kiamat? Lalu Nabi menjawab, ya. Lelaki Yahudi itu pun berkata, bumi tempat berhimpun akan dijadikan seperti roti yang besar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi pada para sahabat. Maka Nabi pun lepas pada itu memandang pada para sahabat. Nabi pun ketawa hingga nampak gigi gerahamnya. Nabi baru bagi tahu sahabat tentang perkara tersebut. Tiba-tiba datang Yahudi bagi tahu benda yang sama. Maknanya ada cerita-cerita ni sama. Itu nak ceritanya tak bercanggah dengan agama. Dan ada yang bercanggah dengan syariat. Contohnya, golongan Yahudi melabelkan Nabi Harun alaihissalam dengan sesuatu yang batil yang terdapat dalam kitab mereka. Mereka menyatakan bahawa Nabi Harun yang mengukir anak lembu untuk disembah oleh Bani Israel. Begitu juga dakwaan batil yang terdapat dalam Safarut Takwin yang menyatakan bahawa ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah pun merasa penat dan berehat pada hari ke-7, iaitu pada hari Sabtu. Ni pelik. Satu benda yang bercanggah dengan syariat yang ada dalam Israiliyat ataupun kisah-kisah berita yang datang daripada golongan Yahudi. Sebab itulah kita sebut tadi bagaimana Nabi SAW mengingatkan untuk berhati-hati. Dan ada yang ketiganya, ada juga sesuatu yang didiamkan oleh syarak. Tidak ada sokongan maupun bantahan. Ada yang benar, ada yang tak benar, ada yang
memang didiamkan. Contohnya sebagaimana riwayat Israiliyat mengenai pendetilan dan perincian tentang kisah lembu Bani Israel. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah kan, cerita detailnya ada dalam Israiliyat, iaitu seorang yang bunuh bapa saudaranya, lalu untuk mencari pembunuhnya maka dia sembelih lembu dan dihidupkan orang yang mati itu dengan anggota lembu tersebut. Lalu orang mati itu pun memberitahu tentang orang membunuhnya. Ini cerita Israiliyat, tapi tak tahu benar atau tidak. Sebab apa? Sebab tidak diketahui. Yang keduanya, kata Az-Zahabi, dari sudut pembahagian Israiliyat itu, dia kata dia juga dibahagi dari sudut tajuk atau isi kandungan. Ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan hukum, ada yang berkaitan dengan kisah, cerita dan juga pengajaran. Contoh yang berkaitan dengan akidah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa dia berkata telah datang salah seorang pendeta Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, kami mendapati bahawa Allah menjadikan langit di atas jari jemari tangannya. Begitu juga bumi, pokok, air, bahkan segala makhluk di atas jari jemari tangannya. Lalu Allah menyatakan bahawa akulah yang berkuasa. Maka Rasulullah pun ketawa hingga nampak geraham giginya serta membenarkan kata-kata pendeta itu. Kemudian Rasulullah baca firman Allah Ta'ala, surah Az-Zumar ayat 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَوَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا yusyrikun. Maksudnya, dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kuasanya dan langit tergolong dengan kuasanya, maka sucilah dia dan tertinggi keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan. Baik, manakala berkaitan dengan hukum, contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Amru, bahawa sekumpulan Yahudi telah datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah berzina. Lalu Nabi pun bertanya kepada Yahudi itu, bagaimana kehukuman dalam agama kamu bagi orang yang melakukan zina? Maka Yahudi itu pun berkata, kami hitamkan wajah mereka berdua dan kami akan pukul mereka. Lalu Nabi SAW pun bertanya, apakah kamu tidak mendapati dalam Taurat itu hukuman rejam? Mereka berkata, kami tidak menyumpai dalam kitab Taurat hukuman seperti itu. Lalu berkatalah Abdullah bin Salam, kamu semua telah berdusta. Bawakan Taurat dan bacakan ia sekiranya kamu bercakap benar. Lalu salah seorang Yahudi yang membawa kitab Taurat, dia pun baca dan dia cuba menutup ayat tentang rejam dalam kitab Taurat dengan dia cuba tutup dengan tangannya ayat berkaitan dengan rejam. Dia tak baca ayat tersebut yang terdapat dalam kitab Taurat. Lalu Allah bin Salam menarik tangannya yang menutup ayat tentang rejam itu, lalu bertanya, ayat apakah ini? Apabila mereka semua melihatnya, mereka berkata ayat rejam. Jadi maknanya mereka cuba menyembunyikan. Lalu pasangan Yahudi yang berzina itu pun dijatuhkan hukuman rejam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Manakala yang ketiga berkaitan dengan kisah, cerita dan pengajaran. Contohnya cerita-cerita Israiliyat tentang perincian pembinaan kapal Nabi Nuh, mengenai jenis kayunya, panjangnya, lebarnya dan perkara-perkara yang berkaitan. Maka dengan sebab itu, berdasarkan kepada pembahagian Israiliyat yang telah kita bincangkan, dapat dibuat kesimpulan, iaitu yang pertamanya, kita tidak boleh menyatakan secara pasti kesahihan sesuatu apapun, melainkan setelah kebenarannya dapat dibuktikan melalui Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Yang kedua, sesuatu yang dapati sahih dalam sumber syarak, iaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak lagi dianggap sebagai Israiliyat. Yang ketiga, sesuatu riwayat daripada Israiliyat yang bercanggah dengan Islam tak boleh disebarkan kecuali untuk memberikan peringatan untuk menghindari daripada mempercayainya. Dan yang keempat, sesuatu daripada Israiliyat yang daif tidak boleh dianggap sebagai ilmu, manakala kewujudannya dalam kisah-kisah dan juga dalam tafsir Al-Quran dikira sebagai penafsiran yang batil. Sebab itu, antara pandangan ulama yang berkaitan apakah hukum meriwayatkan cerita Israiliyat boleh dibahagikan kepada beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan menyatakan haram meriwayat daripada Israiliyat secara mutlak, apatah lagi terhadap Israiliyat yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Pandangan kedua menyatakan harus meriwayatkan daripada Israiliyat sebagaimana yang terdapat dalam kitab tafsir dan kitab sejarah, iaitu merujuk pada Israiliyat yang sahih dan bertepatan dengan nas Quran dan Sunnah, sebagaimana sabda Nabi yang bermaksud, sampaikan yang datang daripada aku dalam satu ayat dan ceritakan apa yang kamu dengar daripada Israel, dan hal itu tidaklah salahnya. Barang siapa yang berdusta padaku, maka bersedialah menempati tempatnya dalam neraka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka daripada pandangan tersebut kita melihat bagaimana yang lebih rajih haram atau tidak dibolehkan untuk meriwayatkan sesuatu daripada Israiliyat dengan tujuan untuk berhujjah dan menjadikan ia sebagai dalil. Akan tetapi dibolehkan sekiranya periwayatan itu untuk memberikan peringatan, pengajaran dan
panduan saja. Dan antara hujah larangan periwayatan Israiliyat kerana berdasarkan beberapa hujah. Yang pertamanya, penyelewengan Yahudi dengan meminda-minda perkataan dalam kitab Taurat yang sekaligus merupakan perbuatan yang tidak amanah dan tidak bermoral. Firman Allah Ta'ala, وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. Al-Maidah yang 41. Maksudnya, demikian juga dari golongan Yahudi, mereka orang yang sangat suka mendengar berita dusta. Mereka sangat suka mendengar perkataan golongan lain yang tidak pernah datang menemuimu. Mereka ini mengubah serta meminda perkataan dalam kitab Taurat itu dari tempatnya yang sebenar. Mereka berkata, jika disampaikan kepada kamu hukum seperti ini, maka terimalah dia, dan jika tidak disampaikan kepada kamu, maka jagalah diri baik-baik. Antaranya juga hujah yang melarang riwayat Israiliyat adalah berdasarkan kepada Yahudi berusaha mewujudkan fitnah dalam agama di kalangan orang Islam. Wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Surah Baqarah ayat 109. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalau kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kufar setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata mereka akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan Yahudi juga terkenal sebagai golongan yang menyembunyikan kebenaran serta memesongkan fakta ke arah kebatilan, dan mereka sengaja meninggalkan kebenaran dan menurut kebatilan, dan banyak riwayat Israiliyat mengandungi kemungkaran. Maka dengan sebab itu dalam surah Al-Kahfi ayat 22 Allah Ta'ala menyatakan wala tastafti fihim minhum ahada, iaitu jangan engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun daripada golongan yang membincangkannya. Maknanya Al-Quran melarang daripada bertanya pada ahli kitab tentang kisah-kisah yang lampau. Maka Al-Quran juga melarang daripada memperkatakan sesuatu tanpa ilmu, dan Israiliyat merupakan sesuatu yang boleh dianggap tanpa ilmu kerana golongan mereka mengikut sesuatu secara membuta tuli. Firman Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Jadi di situ kita lihat bagaimana sifat berhati-hati itu perlu ada supaya kita tidak terjebak dengan riwayat-riwayat ataupun perkara-perkara yang terdapat dalam Israiliyat. Apakah contoh Israiliyat? Banyak sebenarnya contoh Israiliyat ni. Contohnya tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis. Kita telah bincang sebelum ini ketika menafsirkan surah An-Naml. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dalam surah An-Naml yang 44. Setelah itu dikatakan kepadanya dipersilakan masuk dalam istana. Maka tak kala ia melihatnya, disangkanya halaman istana sebuah kolam air, serta ia pun menyingsing pakaian daripada dua betisnya. Nabi Sulaiman berkata, sebenarnya ini sebuah istana yang dibuat licin berkilat daripada kaca. Pendengar yang demikian, Balqis berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri, dan sekarang aku menegaskan aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Baik, tuan-tuan, ada cerita Israiliyat yang telah dibawa dalam buku-buku, kadang-kadang ada juga, iaitu melihat kepada kisah ini dilakamkan oleh Allah dalam Quran tentang cerita Nabi Sulaiman dan Balqis. Diceritakan bagaimana tatkala dikhabarkan oleh jin, tatkala Puteri Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, tatkala itu baginda pun ataupun Balqis pun dipersilakan masuk. Perkara yang meranjatkan Balqis ialah keadaan istana tersebut yang buat daripada kaca. Syekh Qutb menyatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, dia kata lantai istana dibina di atas air, maka dia membuatkan kelihatan seolah-olah seperti sebuah kolam air. Jadi oleh kerana Balqis menyangka bahawa dia akan mengharungi sebuah kolam, dia pun menyingsingkan kainnya. Keadaan ini menyebabkan Nabi Sulaiman menjelaskan rahsianya dengan berkata, sesungguhnya istana ni sebuah istana yang buat dengan cara yang halus, iaitu daripada bahan kaca. Ibn Kathir pula menjelaskan ketika mana Balqis dipersilakan masuk dalam istana yang lantainya dibuat daripada kaca dan kelihatan seperti sebuah kolam air, baginda pun masuk sambil menyingkap kainnya. Setelah itu Nabi Sulaiman pun berkata, sesungguhnya bukanlah air yang kau pijak, lantai ini sangat licin kerana dibuat daripada kaca. Maka dengan sebab itu Balqis sangat kagum, akhirnya dia peluk Islam. Tetapi dalam cerita Israiliyat menyatakan bagaimana jin telah mengkhabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang kaki Puteri Balqis seperti kaki keldai.
Maka dengan sebab itulah Nabi Sulaiman memerintahkan para syaitan membina atau para jin membina sebuah halaman dalam istana yang seakan-akan sebuah kolam air supaya Sulaiman dapat memastikan kebenaran cerita itu. Maka apabila Balqis berjalan di atas halaman yang dibina itu sambil menyising kainnya, maka Sulaiman pun mendapati kaki Balqis sebenarnya baik. Dari riwayat yang lain, dari riwayat Israiliyat juga, ketika Balqis menyising kainnya itu, Nabi Sulaiman terpandang akan bulu betisnya. Dan Nabi Sulaiman tak suka melihatnya, lalu syaitan menghilangkannya dengan kapur. Kalau kita lihat perkara yang disebut, ianya amat berbeza dengan apa yang ada dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Cerita-cerita tentang masalahnya manja kaki, keldai lah, macam-macam lagi. Ini semua satu perkara yang kita lihat perkara yang tidak kena mengena. Sebab itu kalau kita bandingkan dengan pandangan yang dalam Ibn Kathir, dalam Al-Maraghi, dalam Sayyid Qutub dan sebagainya, tidak ada satu pun tafsiran daripada tafsir yang menyentuh tentang perkara itu. Apatah lagi membenarkannya. Cuma mereka menyatakan tentang kekaguman Balqis terhadap istana yang dibina oleh Sulaiman, itu saja. Rasa kagum itulah melahirkan insaf dan menyadarkan Balqis bahawa ada lagi kuasa lain daripada yang lebih hebat daripada kekuasaannya. Maka akhirnya dia peluk Islam. Jadi kisah yang menyatakan Balqis sising kain itu, Sulaiman terpandang bulu betis Balqis dan membencinya, ini satu benda yang tidak ada. Apatah lagi kaki Balqis seperti kaki keldai, dan berbagai lagi lah riwayat yang kadang-kadang kita lihat tidak ada kena mengena langsung. Maka dengan sebab itulah haruslah berhati-hati supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara yang melibatkan Israiliyat yang seumpama itu. Maka dengan sebab itulah dalam kita menerima satu berita, maka hendaklah kita lebih berhati-hati. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itulah sedikit perbincangan kita. Mudah-mudahan insya-Allah pada kali ini perbincangan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah, sehingga kita bertemu di lain siaran. Saya sudahi dulu dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.